InsyaAllah hari ini saya akan ajar bagaimana kita nak buat FB page dan bagaimana nak menggunakan keyword dalam FB page. Sebelum tu kita buka dulu majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, baik. Step yang pertama yang perlu kita buat adalah kita buka dulu personal FB kita. Kemudian kita pergi ke button yang sebelah kiri. Kita akan jumpa perkataan page. So kita klik kat situ. Terus kita boleh create page. Okay, bila kita nak create page untuk kita punya business, Shaklee, kita boleh pilih business atau brand. Kita tekan kat sini ya. Okay, so pentingnya nama page name ni, dalam page name ni kita kena letakkan keyword. So dalam kita nak buat FB page ni penting sangat kita letakkan nama keyword. Okay, apa contoh nama keyword? Contoh nama keyword pengedar Shaklee ceras. Kebiasaannya kita buat page ni dia lebih kepada lokaliti, setempat. So kita nak target, katakan kita nak target area ceras. Kita nak target area Kuala Lumpur. So kita kena gunakan keyword-keyword yang dekat lokaliti kita lah. Contoh kita duduk dekat SP, Sungai Petani, Alor-Setar, so kita kena guna keyword tu. Sebaiknya kita kena masukkan keyword supaya rank page kita, kita boleh dapat rank kat dalam Google dan juga pencarian. So, contoh dia, kita target, katakan saya target Vivek Shaklee. So saya target pengedar Vivek Shaklee Kuala Lumpur dan stokis Shaklee ceras. So, boleh letakkan nombor telefon 013-293-0365. Alright, okay, so kategori kita boleh pilih vitamin dan supplement shop. Okay, so kita letak address. Contoh saya letakkan address nombor 23 Taman Desa Damai Persiaran Alam Damai Ceras KL. So sini ceras, postcode 56,000. So nombor phone 013-293-0165. Okay, kita tekan continue. Alright. Okay, so kat sini kita kena, so kita dah boleh upload profile picture. So profile picture kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih. Okay. Okay, katakan saya ni masukkan gambar. Okay, saya pilih gambar suami isteri ni ada sebabnya. Antara sebabnya kadang-kadang ada orang nak beli Shaklee ni, dia nak beli dengan orang lelaki. Kadang-kadang orang lelaki dia lebih selesa, kadang-kadang orang perempuan dia lebih selesa beli dengan orang perempuan, orang lelaki lebih selesa beli dengan lelaki. So kita letakkan profile picture kita gambar suami isteri. So customer atau dia akan lebih selesa lah nak beli dengan kita sebab kita buat sama-sama. Kalau katakan profile picture tu gambar lelaki, so kadang-kadang customer tu perempuan. So dia rasa segan lah nak contact dengan orang lelaki. Okay, so kita boleh juga upload cover photo. So upload cover photo kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih. Biasanya saya design-designnya saya akan guna canva.com untuk saya buat design. Alright. Okay, so kita dah upload semua. Okay, so dah jadi. Okay, jadi. So bila kita dah jadi kita punya page macam ni. Okay, so kat belah kanan ni okay, kita boleh invite kawan-kawan kita lah untuk like kita punya page. So sangat penting sebenarnya likers yang banyak ni.
Okay, kalau siapa yang pandai buat FB Ads untuk tarik like, dipersilakan lah, sangat-sangat dialukan. So, sebab bila like yang banyak ni dia mempengaruhi juga untuk kita punya ranking dalam Google. Yang ini, yang kita nak invite ni semua adalah secara percuma lah, kita boleh invite kawan-kawan kita. Okay. So kita boleh tengoklah friend-friend kita ramai. Kita boleh invite. Okay. So nanti boleh tambah sendirilah. Okay. Ini semua friend list kita dalam Facebook. So ini kita boleh dapatkan like secara percuma. So kalau secara berbayar untuk dapatkan like lagi banyak lah. Okay, bila kita dah selesai buat yang tu, okay, kita pergi kat ni. Bahagian kita nak kena automatekan kita punya respon dalam message. Ini bila ada, katakan ada customer, dia pergi kat page kita, kemudian dia tanya, saya berminat dengan Shaklee. So kita nak settingkan benda ni dia boleh jadi secara automatik. Okay, so kita tekan sini. Okay, ni kita nak messaging setting. Okay, kita nak setting kan. Okay. When you have written a message, you can tap the return enter to key the set it. Okay. Yang ni kita boleh on. Alright. Okay, kita tekan respond assistant. Ni kita boleh ni lah. Kita nak reply apa. Send instant reply to anyone who message your page. Okay, contohnya ada orang tanya, ni contoh kan, dia kata hello, I have a question. So kita boleh letakkan kita punya teks yang tersendiri. Okay, katakan ini contoh terima kasih kerana berminat dengan Shaklee. Untuk info lanjut boleh WhatsApp saya segera dengan klik link ini. Masukkan kita punya link WhatsApp www.whatsapp.my. Okay, pastikan letak nombor 6, letak nombor telefon kita 03293365 / berminat Shaklee Ceras. Kemudian kita save. Okay, yang ni pun kita boleh juga. Kalau orang yang dia tak boleh, you can not get to your computer or phone, boleh juga kita letak ayat copywriting yang lebih kurang sama. Okay, kita save dulu. Kita change. Kalau ini dia dah ada automatic, dia keluar nama kita, nama customer yang message kita. Okay. Boleh juga guna yang tu, lepas tu kita tambah je perkataan kita. Thanks for your message. We are not here right now. Boleh WhatsApp saya segera klik di sini. Okay, masukkan WhatsApp.my songs 13293035. Okay, masuk. Berminat dengan Shaklee Ceras. Okay, so kita masukkan link. Kenapa kita kena masukkan nombor telefon kita? Supaya customer kadang-kadang ni dia malas nak message ni, nak message dekat messenger ni, dia terus boleh klik link WhatsApp, terus masukkan dalam WhatsApp kita. Okay, show a messenger greeting.
Ini pun boleh juga. Berminat dengan Shaklee. Order Shaklee pun boleh. Okey, kita tulis ayat. Order Shaklee. WhatsApp saya segera. Masukkan whatsapp.my 03293035 nak Shaklee ceras. Okey. Okey, berarti kita boleh save. Ini maknanya kita dah setting kan. Kadang-kadang ada orang dia masuk kita punya page, terus akan keluar kat bahagian bawah ni, terus messenger. Maknanya dia terus boleh komen dan juga nak tanya apa-apa lah. Okay. Dan juga kadang-kadang ada customer dia masuk dalam page kita, dia terus tanya. Dia pergi dekat bahagian messenger, dia akan type, saya berminat dengan Shaklee. So kita terus ada jawapan lah. So kita boleh create teks terus jawapan. So bila kita dah save semua ni, alright, pastikan semua save. Okay. Yang paling penting bila kita buat page, kita kena pastikan dekat bahagian atas nama page kita ada keyword. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian info dan juga about, mesti kita kena letakkan kita punya keyword. Okay, page info. Okay, dekat bahagian description. So kalau saya bahagian description ni letakkan nama kita punya keyword dan juga kita punya USP, apa kekuatan kita punya team kita punya sendirilah. Contoh, saya pengedar bibit Shaklee, pengedar bibit Shaklee KL yang ready stock dan berpengalaman lebih 21 tahun. Okay. Ni tak boleh lebih daripada 155 karakter. Saya pengedar bibit Shaklee Kuala Lumpur dan stokis Shaklee ceras dari di stok dan berpengalaman 21 dengan bimbingan doktor serta pakar nutrisi. Okay. Boleh hubungi. Okey, dah tak muat dah. Okey, ni save. Alright, okey, pasti. Okey, kalau ada website, boleh masukkan website dalam ni. Okey, contohnya pengedar, kalau macam saya, okey, saya ada website, boleh masukkan mamarish.my. Kalau ada yang kita punya posting tu memang dalam website kita tu ada posting berkaitan dengan keyword yang sama. Contohnya posting berkaitan dengan pengedar Shaklee Kuala Lumpur, so kita boleh masukkan link yang URL di belakang-belakang ni pun ada juga. Yang ni saya tak ingat dia punya URL belakang dia, so masukkan je. Okay, lepas ni yang ni boleh edit lah lepas ni. Okay, save. Masukkan email Shaklee@gmail. Okay, gmail.com. Okay, location. Okay, ni semua ni boleh edit lah. Okay, produk. Okay, kita boleh masukkan produk apa yang kita fokus. Contohnya Vivix, Shaklee, Omega, PSP, vitamin
C. Alright. Kat sini juga sebenarnya ada award. Award yang kita boleh, contoh kita ada award apa? Pernah dapat car bonus. Car bonus achiever. Lepas tu kita pernah dapat apa? Top sponsoring new enrollment. Exactly. So kita dapat apa? Kita award kita new brand ataupun kita punya ranking key coordinator checklist. Alright. So kita tulis save kat sini. Okay. So yang ni nanti boleh edit. Okay, kat page roll. Kita pergi kat page roll ni. Okay. Alright. Kita pergi kat bahagian okay, so bila kita dah siap semua, kita pergi kat bahagian page yang kita buat. Okay, so penting kat bahagian belah kiri ni ada home, ada post. Cuba kita cari bahagian about. About ni, dalam about ni kita kena masukkan kita punya keyword. Okay, kita kena pastikan ada kita punya keyword. Dekat dalam bahagian name ni, general. So kita boleh edit kat sini. So pastikan username pun kita kena masukkan kita punya keyword. Dalam username ni dia tak boleh ada space. So dia kena rapat. Contoh saya buat pengedar Vivek checklist Kuala Lumpur dan stokis checklist Ceras. Okay, dia tak muat Okay, pengedar Vivek checklist Kuala Lumpur dan Ceras. Okay, boleh tak? So kat sini dia keyword. Okay, keyword yang pertama kita masukkan pengedar Vivek checklist. Location dia Kuala Lumpur dan Ceras. Itu username. Pentingnya username ni supaya bila orang type dekat dalam page, orang type dekat dalam Facebook, so dia akan keluar perkataan tu lah. Contohnya type pengedar checklist Ceras. Pengedar Vivek Ceras. So kat sini ada keyword kan. Keyword pengedar keluar, keyword Vivek ada, keyword checklist ada, Kuala Lumpur ada, Ceras ada. Okay, so kita create username. Display label. Okay. Username tak available. Maknanya dah ada orang guna. Okay, kejap. Okay. Tak boleh guna username tu. Kena guna username ni. Contohnya Totis Vivek checklist Ceras dan Kuala Lumpur. So username yang saya buat tadi tu maknanya dah ada orang ambil. Maknanya dah ada orang guna dah username ni. So kita kena guna username yang lain lah. So banyak lagi keyword-keyword yang kita boleh guna. Kita boleh guna
agent, stokis, vivid, ataupun boleh kat sini stokis dan pengedar. Cuba kita tengok lepas tak? Lepas juga stokis dan pengedar vivid, Shaklee, Ceras dan Kuala Lumpur. Still boleh lepas lagi. Okay, so kita create username. Oh, this page is not able to have a username. Tak boleh juga ya. Pengedar, Shaklee, pengedar, vivid, Shaklee, and tak boleh juga. Okay. Kenapa dia tak boleh biasanya? So dalam bot ni kena ada keyword lah. Contohnya keyword dia tadi, saya pengedar vivid, Shaklee, KL dan stokis Shaklee, Ceras. So ini memang kena ada. Dalam about ni memang kita kena gunakan keyword. Okay. So bila kita dah siap, dah kita buat page. Okay. Yang saya buat ni sepatutnya dalam create page or username ni sepatutnya boleh. Mungkin ada nama tu dah diguna. Itu maknanya tak boleh guna username yang orang dah guna. So maknanya kita kena cepat-cepat lah kalau orang lain dah guna username tu, maknanya kita tak boleh guna. Okay, so saya cuba lagi. Username. Okay. So maknanya lepas ni anda boleh letak username. Yang saya punya ni tak boleh letak. Okay, tak apa. So username ni pun perlunya ada keyword kita. Okay. So yang pertama kat bahagian atas ni, nama page kita letak keyword. Kemudian yang kedua, dalam kita punya about kena ada keyword. Yang ketiga, dalam create page ataupun username pun kena letak keyword. Kemudian, okay, bila kita dah siap buat semua tu, kita kena buat review. Okay, review ni yang sangat penting. Okay, dengan ramai orang bagi review kat kita, dia akan bagi ranking kita akan naik dekat dalam Google. So review ni macam mana nak buat? So kita minta tolong kawan-kawan kita bagi review. So sebaiknya bagi yang nak buat review, boleh tolong sesama antara kita lah buat review. So dalam buat review ni kena kena tulis keyword. Contohnya saya buat review dekat page siapa-siapa kan. Contohnya page pengedar Shaklee Kuala Terengganu. So saya akan buat terbaik servis pengedar Shaklee Kuala Terengganu. So buat dalam bentuk huruf besar kat bahagian review. So ini saya tak boleh buat review lah sebab ini saya yang create page. So orang lain yang boleh buat review. So saya ingatkan balik. So dalam kita nak buat FB page, ada 4 poin yang paling penting. Yang pertama,
poin yang penting ni maknanya kena anda pastikan betul-betul anda gunakan keyword yang betul. So, yang pertama, nama page kita kena ada keyword yang bahagian atas ni. Yang kedua, username. Yang ketiga, bahagian about. Bahagian about ni kena ada username kat sini. Okey. Lepas tu buat review. Okey, yang seterusnya bila kita buat posting. Okey, contoh macam mana posting. Yang keempat, bila buat posting, pastikan guna hashtag keyword. Setiap posting kita kena ada hashtag. So Google akan baca lah. Dan Google akan suka dengan kita punya posting. Okey, ni posting. Okey, contoh. Okey, contoh Contoh kita punya, sekejap. Okey, contoh kita punya posting. Siapa berminat order Shakely dengan boleh WhatsApp my/6 okey, lepas tu kita boleh buat hashtag Pengedar Bilik Shakely KL, hashtag Stokis Shakely Keras. Ini contoh. Okey, kita boleh share now. So dekat dalam hashtag ni pun sangat penting lah kita gunakan keyword. Okey, itu saja saya punya kelas hari ni. Yang lain tu kita boleh edit-edit sendirilah. Kita boleh edit dekat bahagian info, group, community, about, foto, video, review. So yang paling penting sekali, bagi yang dah buat FB page, minta tolong kawan-kawan buat review. Review ni sangat penting, nanti dia akan keluar kat kita punya Google, akan jadi ranking lah. So orang datang kat kita punya page, dia kata bila ramai yang bagi review yang bagus, so chances untuk customer beli dengan kita tu insyaAllah lah tinggi. Okay, itu sahaja. Baik, terima kasih semua kerana sudi mendengar. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih dan salatul